Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di saluran Awesome Archery Channel, saluran memanah kegemaran anda. Okey, video kali ini saya nak kongsikan dengan anda satu maklumat yang penting, khususnya bagi anda yang ingin menempah tali busur baru, okey, atau anda mencipta atau dah reka busur sendiri, anda nak menentukan panjang tali bagaimana. Jadi kali ini saya ingin kongsikan maklumat yang penting. Jadi anda tonton sehingga ke akhir video ini. Baik, saya akan kongsikan kepada anda dua cara untuk anda, terutamanya bagi yang ingin menempah tali. Ada dua cara yang biasa digunakan lah. Okey, situasi yang pertama adalah jika anda mempunyai tali asal, masih ada lagi tali yang lama tu kan, yang lusuh, yang dah terputus tu masih ada lagi. Jadi anda hanya perlu membuat ukuran pada tali asal. Okey, ini yang penting sekali. Bila kita nak ukur, kita mesti ada tape. Okey, pita pengukur seperti ini yang ada di tangan saya ni. Okey, yang ini lebih fleksibel lah, lagi senang. Okey, yang kedua, yang penting sekali bila anda ukur, mestilah mengukur dalam unit cm ataupun inci. Jadi elakkan anda beri dalam, anda mengukur dalam ukuran unit kaki. Ada yang bagi tahu saya, okey, saya nak order tali 5 kaki. Kaki-kaki ni tak main. Kaki ni agak payah dan kurang tepat. Jadi kita gunakan tape. Tape ni biasanya ada 2 unit lah. Satu dalam cm, satu lagi dalam inci. Jadi untuk lebih tepat adalah cm. Tapi sebenarnya cm ataupun inci tak ada masalah. Bukan dalam feet. Okey, kaedah yang pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tali, yang tadi saya sebutkan, ada tali asal. Okey, ini contoh tali dan juga tape. Jadi kita hanya luruskan. Okey, kita boleh luruskan dan letakkan di atas lantai pun tak ada masalah. Alright, tapi jangan ukur tali yang masih lagi ada pada busur. Maksudnya tali tu dipasang pada bow, kita ukur dekat bow tu. Elakkan, just buka, okey, unbrace, and then ambil tali, pegang daripada hujung ke hujung. Okey, kita just picit di bahagian atas ni, dan lurutkan sehinggalah ikut panjang tali tu sehinggalah ke penghujungnya. Alright, sampai ke sini. Contoh macam tali saya ni adalah 46.5 inch ataupun panjangnya adalah 119 cm. Okey, itu cara yang pertama. Okey, untuk bahagian loop pula adalah di bahagian atas, bagi anda yang first time tak biasa dengan istilah ni. Okey, loop adalah bahagian ini. Maksud ni bahagian hujung tali dia ada gelung, ataupun bahasa Inggeris ni, ataupun istilah Englishnya adalah loop. Ataupun dalam istilah yang digunakan dalam Arab Archery dipanggil mata tali. Jadi so anda boleh gunalah istilah tu, loop ataupun gelung ataupun mata tali. Okay, caranya anda hanya luruskan tali tersebut macam kaedah yang tadi. Okay, lurus dan ukur sehingga bahagian yang diikat matilah. Okay, contoh macam ni adalah 4.5 inch, tak kisah. So anda nak berhenti kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. Right? Tapi bagi saya yang selamat adalah bahagian hujung ni sekali. Okey, secara umumnya kita boleh nyatakan bahawa loop untuk tali ini adalah 4.5 inch ataupun dalam cm adalah 12 cm. Okey, selesai kita bahagian yang pertama ataupun cara yang pertama mengukur pada tali. Maksudnya tali asal masih ada lagi. So anda boleh gunakan terus tali asal. Itu lebih mudah ataupun lebih selamatlah untuk mengurangkan risiko kesalahan. Kesalahan dalam mengukur. Bukan kesalahan ni biasanya adalah si penempah, anda, customer, biasanya salah ukur. Jadi elakkan memberi info yang salah kepada pembuat tali. Pembuat tali dia tak ada tali anda, dia tak ada bow anda, jadi dia bergantung pada maklumat yang anda berikan. So pastikan maklumat panjang tali tu mestilah tepat, betul. Baik, saya akan kongsikan cara yang kedua. Cara yang kedua, situasinya adalah anda tak ada tali. Tali ni dah tak ada, tercicir, hilang dan sebagainya. So anda boleh ukur bow. Alright, di tangan saya ni ada bow. Okey, sebelum saya berkongsi cara untuk mengukur panjang bow, anda kata tak ada tali. Alright, sebenarnya setiap bow dia ada profil. Profil yang berbeza-beza. Dan secara umum yang selalu kita tengok, contoh macam recurve, tak kisahlah recurve modern ke ataupun traditional recurve ke kan. Tapi dia profil recurve yang biasa kita lihat, dan ataupun long bow, okey, itu paling mudah nak ukur, nak sukat. Alright, caranya adalah, okey, yang pertama untuk jenis recurve, recurve ataupun long bow. Ini biasalah maklumat kalau
penempah tu ya. Customer saya ni kalau dia tanya nak bagi ukuran macam mana, so tali dah tak ada, so saya akan tanyalah bow jenis apa. Biasanya saya akan minta gambar lah. Okay? Jadi anda boleh bekalkan gambar kepada seri maker ataupun kepada saya. Jadi saya boleh nampak dan anggarkan. Okay. Jadi saya boleh bagi advice ukur dia macam mana. Okay. Bagi anda yang mempunyai busur jenis long bow ataupun recurve, recurve modern ataupun tradisional, tapi dia jenis recurve. Cara ukur untuk recurve dan long bow adalah ikut ketinggian bow. Okay, ketinggian bow. Saya labelkan dia sebagai ketinggian bow. Okay. Jadi maknanya hujung ni sehinggalah hujung ini di bahagian depan ni. Okay, di bahagian back. Alright. Jadi kita fahamlah. Ini adalah back ni, belly. So kita ukur di bahagian back, belakang busur. Alright. Jadi sekali lagi saya tunjukkan. Anda ambil tape. Okay, pegang di bahagian hujung. Alright. Ada kata di bahagian groove ke ataupun di hujung. Tak kisah mana-mana. Semuanya lebih kurang sama. Tapi kalau nak lebih tepat, di bahagian groove ataupun di bahagian lekukan, kita punya tips bow ni boleh je. Okay, di hujung ke hujung. Alright, seperti ini. Jadi untuk membezakan istilah, saya panggil ini adalah ketinggian bow. Sebab kita pegang bow pun menegak seperti ini. Jadi kita ukur di bahagian ketinggian bow. Right? Ini untuk jenis long bow ataupun recurve yang common yang biasa kita nampak. Okey, profil yang kedua adalah dia unik sikit. Biasanya pada busur-busur tradisional contoh seperti ini. Jika anda mempunyai busur yang pertama, cirinya ada siah. Okey, siah ni jadi kalau anda first time tengok ini apa benda ni kan, lain daripada kebiasaan. Terutamanya bagi anda mungkin yang dah biasa dengan recurve ataupun modern punya bow. Kalau anda tengok ciri-ciri ataupun profil busur tradisional agak berbezalah daripada modern. Okey, yang ni ada kayu yang ditambah di bahagian lim, ada satu lagi section dipanggil siah. Okey, siah ni secara mudahnya adalah non-bending section non-bending section, yang mana sebenarnya kebanyakan busur-busur yang ada siah ni adalah busur-busur yang agak pendek Jadi siah ni sebenarnya membantu melambatkan untuk dapat stacking awal Jadi untuk mencegah busur-busur pendek ni mendapat stacking lebih awal, jadi siah digunakan. Itu sebenarnya alasan siah. Cuma bila siah ni dia akan ada extra bending. Apatah lagi ditambah pula kalau lim ini dia extra bending Lim dah bending, jadi siah pun bending lagi kan. So dia akan extreme. Kadang-kadang anda akan jumpa busur tradisional yang memang U-shape betul. Okay. So bila anda jumpa busur yang ada siah ataupun memang 100% contoh macam crab bow kan, itu extreme bending dah tu. So kita tak boleh ukur panjang bow seperti ini. Kalau kita banyak ukur contoh kalau dah U-shape pendek betul dia punya ketinggian tak. Jadi kiraannya bukan seperti itu, bukan seperti ini mengukur pada ketinggian, tapi kita ikut ukur panjang bow daripada hujung ke hujung, iaitu dengan cara kita pegang tip di bahagian hujung dan kita alurkan, kita ikut bentuk dia. Bentuk busur ini, okey, kita ikut panjang dia. Okey. Alright. Okey. So ambil tip tadi, kita ukur dan sehinggalah ke penghujungnya. Okey. Jadi busur yang ada pada saya ni adalah panjangnya 56 inch bersamaan dengan 142 cm. Okey. Jadi itu cara ukur busur yang profilnya adalah yang ada siah. Okey, yang ada siah. So dia memang agak unik sikitlah dan berbeza daripada recurve ataupun long bow. Okey, untuk yang bonus saya akan kongsikan dengan anda bagaimana untuk mengukur ataupun nak menentukan tali jika anda membuat busur sendiri. Contoh macam saya menghasilkan busur saya sendiri. Jadi saya perlukan tali. Jadi untuk dapatkan tali sebuah busur, yang kita perlu fikirkan dan kena sedar, kena aware dan kena maklum adalah brace height. Ketinggian brace height sangat diperlukan. Okay. So untuk bonus ini, anda hanya perlukan tali saja. Anda akan buat tali dummy. Maksudnya tali sebagai panduan, tali sementara.
Jadi macam contoh, saya ada tali ni, ada tali paracord lebihan ni. Ini pun dah terkeluar-keluar. Anda boleh gunakan tali raffia. Dia yang penting adalah tali ini dia tidak stretch bila ditegang. Okey, dia tak stretch. Macam paracord rope, memang dia tak stretch, zero stretch. So first kita buat loop yang pertama. Okey, kita akan buat gelung yang pertama ataupun mata tali yang pertama. Okey, ini tali sementara kan. Jadi kita just buat yang pertama, masukkan, dan kaedah yang saya selalu lakukan adalah tali tu bila dah ikat di bahagian gelung, okey, di bahagian loop dah dipasang pada siah. Ini untuk yang ada siah ataupun busur yang tradisional. Just kita lalukan, cari panjang dia, berhenti di bahagian sendi di antara leaf dengan siah, berhenti di situ dan saya tandakan saya buat loop. Biasanya kaedah begitulah, ya. Tapi ideanya adalah kita buat tali sementara untuk kita dapatkan gambaran berapa panjang. Jadi ini kaedah yang paling senang lah, paling mudah yang saya lakukan untuk dapatkan ataupun menentukan tali busur yang dibuat ataupun tali bow yang dah hilang. So kita brace, kita pasang. Okey. Dan kita akan dapat pasang tali tersebut pada busur. Okey, kemudian dah pasang, kita ukur dulu brace height. Okey. Contoh yang ni dia agak pendek. Cuma kaedah saya lakukan tali ni agak pendek dan brace height dia agak tinggi. Jadi anda boleh adjust panjang dan dapatkan brace height yang paling ideal. Okey, pandangan saya bagi setiap busur yang saya buat, okey, ketinggian ataupun brace height yang paling ideal adalah sekitar 6.5 hingga ke 7.5. Range dia purata di situ. Itu untuk saya lah. Okey, anda boleh pilih tapi jangan melebihi 8. Kalau 8 tu dah ekstrim pendek sangat dah tu, dan brace height-nya akan terlalu tinggi. Okey, tapi yang ini kalau tangan saya ni adalah 6 inch. Fix ni fixed mill punya method. Kalau ada lebihan tu maksudnya sangat tinggi lah. Biasanya saya akan dapatkan 6 lebih, tak lebih daripada 7 untuk saya punya busur yang saya gunakan. Alright, jadi anda dapatkan idea, buat tali dulu, tali sementara, dan dah dapat, dah ngam, dah cantik, buka tali ni, ukur dan buat tali tersebut ataupun berikan ukuran tali ini kepada string maker dan string maker akan buatkan untuk anda. Okey, itu dia maklumat yang saya ingin sampaikan kepada anda. Jadi saya harapkan anda dapat sesuatu, okey, iaitu cara untuk mengukur tali dan anda nak menempah tali. Okey, seperti metod yang saya terangkan, yang paling mudah adalah ukur sahaja pada tali asal dan anda berikan maklumat tersebut kepada string maker. Alright. Yang penting tipsnya adalah jangan salah ukur, dan kalau tak pasti bagi tahu, maklumkan kepada string maker. Sebab apa? String maker ni akan buat tali berdasarkan maklumat yang anda berikan. Bukannya string maker itu buat tahu ataupun buat ikut agak aja. Tak, ia bergantung kepada maklumat yang anda berikan. Jadi kesalahan yang biasa berlaku bukan kepada string maker, tetapi kepada customer yang beri maklumat yang salah. Kalau saya akan double check sebelum saya proceed membuat tali. Saya akan double check ukuran, walaupun saya dah bagi panduan, saya just check sekali lagi supaya tidak salah. Okey, mudah-mudahan bermanfaat info dalam video kali ini. Kita jumpa lagi.